Okey. Jadi kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 4. Okey, contoh 4 diberi punca kuasa 4n sama dengan n kuasa 2 tolak 5 per dengan 2. Hitung nilai n apabila m-nya adalah sama dengan 4. Okey, jadi macam biasa kita salin dulu persamaan dia. Punca kuasa 4m sama dengan n kuasa 2 tolak dengan 5 per dengan 2. Okey, dia nak nilai n. Jadi kita gantikan dulu nilai m. Jadi 4m tu adalah nilai dia adalah 4. Punca kuasa jangan lupa. Okey, n kuasa 2 tolak dengan 5 per dengan 2. Okey, selesaikan dulu. 4 darab dengan 4 adalah sama dengan 16. Punca kuasa masih belum hilang. Okey, jadi ikut saja. N kuasa 2 tolak dengan 5 per dengan 2. Okey, punca kuasa 16 sama dengan 4. Okey, n kuasa 2 tolak 5 per dengan 2. Okey, jadi kita nak nilai n kuasa 2. Okey, n kuasa 2 tolak 5 dia satu ungkapan. Jadi kita kena hilangkan yang dulu yang bawah ni. Okey, yang bawah tu per bermaksud dia adalah bahagi. Bahagi bila dia mada pasti sama dengan dia akan jadi darab. Okey, jadi 4 darab dengan 2 akan jadilah 8. Sama dengan n kuasa 2 tolak dengan 5. Okey, jadi kita nak n sahaja. Bila kita nak n sahaja, okey, jadi kita kena alihkan negatif 5. Okey, tengok. Tolak bila mana pasti sama dengan dia akan jadi tambah. Bermakna negatif 5 nak pindah ke sini dia akan jadi tambah. 8 tambah dengan 5 kita akan dapat 3 adalah sama dengan 13. Okey, 13. Okey. Jadi belum lagi selesai sebab n tu adalah bernilai kuasa 2. Kita tak nak ada kuasa 2. Kita nak perkalinya bernilai 1. Okey, kita tak nak dia punya n kuasa 2. Jadi saya salin balik kat sini. 13 sama dengan n kuasa 2. Okey, kita tak nak n kuasa 2 ni. Tengok balik apa yang saya bagi tahu tadi. Kuasa 2, bila dia nak hilangkan kuasa 2, kita kena punca kuasakan yang sebelah dia. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat apabila n seorang diri dah hilangkan dia punya kuasa, kita kena punca kuasakan 13. Okey, nilai bagi punca kuasa 13 kita akan dapat perpuluhan sebab dia bukan punca kuasa bukan kuasa 2 sempurna. Kita tak akan dapat nombor bulat. Jadi nak cantik kita berhenti kat sini saja. Jadi nilai bagi n adalah punca kuasa 13. Okey. Okey, kita tengok untuk soalan B. Okey. Okey, soalan B dia kata dia nak nilai M apabila N dia adalah sama dengan 2. Jadi macam tadi juga kita salin dia punya persamaan dulu. Tolak dengan 5 per dengan 2. Jadi dia dah bagi nilai N. Jadi nilai M kita nak cari. Jadi kita follow dulu. Kita ikut dulu 4M. Punca kuasa 4M. Okay, N adalah kuasa 2. Jadi 2 tolak dengan 5 per dengan 2. Jadi kita permudahkan 2 kuasa 2 adalah sama dengan 4. Iaitu 2 darab dengan 2. Tolak dengan 5 per dengan 2. Yang ini kita turunkan je dulu. Okey, kita selesaikan satu persatu. Jadi 4 tolak dengan 5 adalah sama dengan negatif 1.
per dengan 2. Okey, negatif punca kuasa M. 4M. Jadi, okey, tengok ni. Kita punya kotak tips kita kat tepi ni. Punca kuasa, kalau kita nak hilangkan punca kuasa, kita kena kuasakan yang di sebelah dia. Okey, kita kena kuasa duakan sebelah dia. Okey, sebab ni adalah punca kuasa 2. Jadi kita kena kuasa duakan di sebelah dia. Dia macam terbalik dengan yang atas ni. Kalau atas kita nak hilangkan kuasa 2, kita kena punca kuasakan. Jadi lawan dia kalau nak hilangkan punca kuasa 2, kita kena kuasa 2kan lah. Okey. Jadi kita dah hilangkan dia punya punca kuasa. Jadi yang sebelah tu kita kena kuasa 2kan. Okey. Jadi macam mana untuk kita selesaikan? Okey. Untuk kita selesaikan. Okey. 4M sama dengan negatif 1/2 kuasa 2. Okey. Jadi kita permudahkan 4M sama dengan negatif 1/2 kuasa 2. Kita darab 2 kali, dia akan jadi 1/4. Okey. Jadi apabila kita nak tinggalkan M, okey, M rapat dengan 4 ni. Jadi kita nak pindahkan 4 ni pergi ke sebelah sini. Jadi kita kena, bila rapat bermaksud kita darab. Jadi 4 ni 1/4 kita kena bahagikan dengan 4. Okey. 1/4 bahagi dengan 4, kita akan dapat 1/16. Okey, jadi M adalah bernilai 1/16. Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima diberikan 1/2S sama dengan 3/5 T kuasa 2 tambah 1/3 U kuasa 2. Hitung nilai S apabila T sama dengan negatif 5 dan U sama dengan 3. Okey. Jadi, macam biasa kita salinkan dulu dia punya persamaan. Okey, sama dengan 3/5 T kuasa 2 tambah dengan 1/3 U kuasa 2. Jadi kita nak, dia minta nilai S. Jadi kita tak payah cari nilai S ni. Kita gantikan dengan T dengan U dulu. Jadi yang ni kita turunkan sahaja. Okey. Nilai T adalah negatif 5 kuasa 2 tambah dengan nilai U adalah 3 kuasa 2. Okey. Okey. Jadi kita permudahkan. 3/5 negatif 5 darab 2 kali kita akan dapat positif 25. Tambah 1/3. 3 kuasa 2, 3 darab 2 kali adalah sama dengan 9. Okey, yang ni kita turunkan sahaja. Okey, jadi kita boleh darab seperti biasa. Okey, yang ni kita pemudahkan terus, tak apa. Kita pemudahkan terus menjadi pecahan tak wajar supaya senang. Okey, yang ni kita boleh potong dengan 25. 5 bahagi dengan 5 sama dengan 1. 25 bahagi dengan 5. Kita akan dapat 5. Ni rapat ni maksudnya darab. Okey, 3 dengan 9 kita boleh potong dan sifir 3. 3 bahagi dengan 3 sama dengan 1. 9 bahagi dengan 3 sama dengan 3. Okey. Okey, kita tengok yang sebelah sini dulu. 2 darab, okey, 2 darab dengan 1 akan jadi 2. 1 tambah dengan 2 tambah dengan 1 akan jadi 3. Bermakna
3/2S. Sama dengan 3 darab dengan 5 sama dengan 15 tambah 1 darab dengan 3 sama dengan 3. Jadi kita perlu mudahkan lagi. 15 tambah dengan 3 sama dengan 18. Okey. Okey, jadi kita nak tinggalkan S. Jadi step seterusnya kita perlu buat langkah seterusnya. Saya salin balik kat sini. 18. Okey, kita nak tinggalkan S. Bermakna kita kena alihkan yang bawah ni dulu. Pergi ke sini. 2 adalah bermaksud darab. Bila melepasi sama dengan dia akan jadi bahagi. 2 kena dia 18 kena bahagi dengan 2. Jadi yang tinggal hanyalah 3S. Okey, 18 bahagi dengan 2 sama dengan 9. Okey, jadi S. Okey, nak tinggalkan S seorang. 3 ni rapat dengan S bermakna bila kita pindah ke sini dia akan jadi Sorry. Okey, maafkan cikgu. Okey. 2 ni maksudnya bahagi. Okey, tengok yang bawah ni. Okey, maksudnya dia bahagi. Bila bahagi melepasi darab. Okey, melepasi sama dengan dia akan jadi darab. Bermaksud 18 dia kena darab dengan 2. Okey. Jadi yang tinggal hanyalah 3S. Sama dengan 18. Okey, darab dengan 2 dia akan jadi 36. Jadi 3 rapat dengan S. Bila pergi ke sini dia akan jadi bahagi. Okey. Jadi S. Okey, 36 bahagi dengan 3. Okey, kita akan dapat S sama dengan 12. Okey, jadi S adalah bernilai 12. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang sama tetapi yang ni dia nak suruh kita hitung nilai T apabila U. Okey, apabila U sama dengan negatif 6 dan S sama dengan 28. Jadi macam biasa kita salinkan dulu dia punya persamaan. 1/2S sama dengan 3/5 T kuasa 2 tambah dengan 1/3 U kuasa 2. Ni dia punya persamaan kat atas ni. Okey, ikut soalan yang dia bagi bergantung kepada soalan. Okey, dia nak suruh kita hitung nilai T pula. Okey, kita nak hitung nilai T bermakna kita kena gantikan nilai U dengan nilai S. Jadi, nilai S adalah 28. Sama dengan nilai T kita nak cari, kita turunkan dulu. Okey, 1/3 U adalah sama dengan negatif 6 kuasa 2. Jadi kita permudahkan. Okey, ni darab dengan tambah, kita jadi pecahan tak wajar dulu. Okey. Jadi kita permudahkan 2 darab dengan 1, kita akan dapat 2. Tambah dengan 1, kita akan jadi 3/2 darab dengan 28. Sama dengan 3/5 T kuasa 2 tambah 1/3 negatif 6 kuasa 2. Dia akan jadi 36. Positif 36. Jadi kita permudahkan. Okey, 2 dengan 28 kita boleh
potong. Jadi 2 bahagi dengan 2 sama dengan 1. 28 bahagi dengan 2 sama dengan 14. Okey, 3 dan 36 kita dah potong. 3 bahagi dengan 3 sama dengan 1. 36 bahagi dengan 3 sama dengan 12. Okey, yang rapat ni maksudnya dah darab. Okey, 3 darab dengan 14. Kita akan dapat 42. Sama dengan 3/5 T kuasa 2 tambah 1 darab dengan 12 sama dengan 12. Jadi kita nak T, kita kena alihkan yang ini dulu. Okey, tengok depan 12 adalah operasi tambah. Jadi bila melepasi sama dengan, dia akan jadi tolak. Bermakna 42 tolak dengan 12, kita akan dapat 30. Jadi 30 sama dengan 3/5 T kuasa 2. Okey. Okey, jadi belum selesaikan lagi. Saya salin balik kat sini supaya senang nak tengok. 3/5 T kuasa 2. Okey, jadi nak tinggalkan T, kita kena buang dulu. Yang kena hilangkan dulu yang bawah ni. Per bermaksud dia bahagi. Bila kita pergi melepasi sama dengan, dia akan jadi darab. Okey, bermakna 30 kita kena darab dengan 5. 30 darab dengan 5 dah sama dengan 150. Sama dengan 3T kuasa 2. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah kita alihkan dulu 3. Okey, 3 dia rapat dengan T bermakna dia dah darab. Bila dia melepasi sama dengan bermaksud dia bahagi. Okey, tengok yang ini. Jadi, 150 dia bahagi dengan 3, kita akan dapat 50. Okey, kita akan dapat 50 sama dengan T kuasa 2. Jadi, tengok kat sini, kita nak hilangkan kuasa 2, kita kena punca kuasakan yang di sebelah. Okey, kita nak hilangkan kuasa 2, kita kena puncakan di sebelah. Bermakna 50, punca kuasa 2, 50. Okey, T bernilai punca kuasa 50. Jadi, kita tak perlu selesaikan sebab 50 bukan kuasa 2 sempurna. Kalau kita kira, kita akan dapat perpuluhan. Okey, jadi kita berhenti kat sini sahaja. Okey, kita tengok yang terakhir di mana soalan yang sama tapi dia nak nilai U apabila S sama dengan 4/6 dan T sama dengan 5/6. Jadi, macam biasa, kita kena salin dulu dia punya persamaan. Ini persamaan ni, salin dulu. Okey, 1/2S sama dengan 3/5T kuasa 2 tambah dengan 1/3U kuasa 2. Okey, kita masukkan nilai. Nilai S diberi 1/2 nilai S diberi sebanyak 4/6. Sama dengan 3/5 T diberi 5/6 kuasa 2. Okey, tambah 1/3U kuasa 2. Jadi, kita permudahkan dulu. Darab dan tambah. Jadi, pecahan tak wajar. Okey, jadi 2 darab dengan 1 sama dengan 2 tambah dengan 1 akan dapat 3/2. Okey, yang rapat ni maksudnya darab.
4/6. Sama dengan 3/5. Okey, 5/6 kuasa 2 kita akan dapat 25/36. Okey, rapat ni maksudnya darab. Okey, sebab tu saya buat darab. Okey, tambah dengan 1/3 U kuasa 2. Jadi, kita boleh selesaikan darab seperti biasa. Okey, 3 ni boleh potong dengan 6. 3 bahagi dengan 3 sama dengan 1. 6 bahagi dengan 3 sama dengan 2. 2 dengan 4 ni kita boleh potong dalam sifir 2. 2 bahagi dengan 2 sama dengan 1. 4 bahagi dengan 2 sama dengan 2. Okey. Dan sebelah sini juga 3 dengan 36 kita boleh potong. 3 bahagi dengan 3 sama dengan 1. 36 bahagi dengan 3 sama dengan 12. 5 dan 25 kita boleh potong. 5 bahagi dengan 5 sama dengan 1. 25 bahagi dengan 5 sama dengan 5. Okey, ingat kalau nak selesaikan pecahan kita tak boleh darab. Kalau nak potong kena potong bersilang. Jangan potong yang atas-atas, bawah-bawah. Kena potong dengan atas bawah ataupun bawah atas. Okey, kena potong secara bersilang. Okey. Jadi kita pemudahkan 1 darab dengan 2, kita akan dapat 2 per 1 darab 2 akan dapat 2 sama dengan 1 darab dengan 5 kita akan dapat 5. 1 darab dengan 12 kita akan dapat 12 tambah 1/3 U kuasa 2. Okey, jadi untuk kita nak U sahaja kita kena alihkan yang 5/12. Kita kena alihkan ke sini. Depan 5/12 ni adalah 5/12 ni adalah nombor positif, betul? Jadi positif bila melepasi sama dengan dia akan jadi operasi tolak. Okey, bermakna bermakna 2/2 kena tolak dengan 5/12 sama dengan yang tinggal kat tepi tu adalah 1/3 U kuasa 2. Okey, kalau nak selesaikan pecahan darab tadi kita boleh potong-potong. Kalau pecahan operasi tambah dengan tolak kita tak boleh potong. Kita kena samakan dia punya penyebut. Jadi nak 2 nak samakan jadi 12 kita kena darab dengan 6. Bila darab yang bawah yang atas pun kena darab. Okey, jadi kita pemudahkan 2 darab dengan 6 sama dengan 12 per dengan 12. Okey, tolak 5 dengan 12 sama dengan 1/3 U kuasa 2. Okey, 12 tolak dengan 5 adalah sama dengan 7 dengan 12. Okey, sebab sama ada penyebut turunkan 12 saja. Okey, 1/3 U. Okey, kuasa 2. Okey, jadi untuk kita nak U saja kita alihkan dulu yang bawah ni. Bermaksud bahagi. Bila kita melepasi sama dengan dia akan jadi darab. Okey, dia akan jadi darab. Jadi 7 dengan 12 kena darab dengan 3. 7 dengan 12 darab dengan 3 sama dengan U kuasa 2. Jadi kita boleh potong. Okey, 3 bahagi dengan 3 sama dengan 1. 12 bahagi dengan 3 sama dengan 4. Okey, jadi 7 darab dengan 1 sama dengan 7. 4 kita boleh turunkan. Okey, U kuasa 2. Okey, tengok balik dekat kotak tips yang bagi tahu tadi ni. Okey, nak hilangkan kuasa 2 kita kena punca kuasakan yang di sebelahnya. Okey, dia akan jadi jawapannya adalah okey, saya buat kat sini.
Okey, jawapannya bila kita dah hilangkan dia punya kuasa 2, dia akan jadi punca kuasa 7/4 sama dengan U. U seorang diri sebab kita dah hilangkan dia punya kuasa 2. Bila nak hilangkan dia punya kuasa 2, kita kena punca kuasakan yang sebelahnya. Jadi U bernilai punca kuasa 2 7/4. Okey. Jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Beginilah cara untuk kita menentukan nilai suatu pemboleh ubah apabila nilai pemboleh ubah yang lain diberikan. Okey, terima kasih kerana menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk semua.